Hai, saya Herik Daniel dari kelas 4 Dinamik. Saya memilih tajuk Nasionalisme di Negara Malaysia. Mengenai kandungan dia ialah maksud nasionalisme, yang kedua perkembangan nasionalisme, yang ketiga kesedaran nasionalisme, yang keempat faktor kemunculan gerakan nasionalisme, dan yang terakhir kesan perkembangan nasionalisme. Apakah maksud nasionalisme? Nasionalisme adalah perlakuan yang dizahirkan bagi menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta kepada tanah air. Dengan kata lain, nasionalisme ialah perasaan yang ditunjukkan oleh seorang rakyat kerana cinta pada negaranya. Perkembangan nasionalisme Malaysia ada 3. Yang pertama, perjuangan golongan orang intelektual. Yang kedua, perjuangan melalui penulisan. Yang ketiga, perjuangan melalui kesatuan. Perjuangan golongan intelektual. Perkembangan nasionalisme juga wujud melalui golongan tokoh intelektual yang dikenali sebagai kaum muda menyalurkan idea melalui gerakan Islah dan menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan untuk dunia dan akhirat. Ada 3 tokoh yang terlibat: Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Sheikh Al-Hadi, dan Haji Abbas Muhammad Taha. Perjuangan melalui penulisan ada 2. Yang pertama, akhbar dan majalah. Yang kedua, karya kreatif. Novel yang berkarya dan bertemakan semangat cinta akan negara dan perjuangan membela nasib bangsa. Akhbar dan majalah mengetengahkan isu hak dan masa depan politik kaum muda, depan kaum tua serta isu pentadbiran ekonomi dan sosial. Intelektual yang berpendidikan Melayu dan Inggeris terlibat dalam perkembangan persuratkabaran Melayu pada awal abad ke-20. Muncul akhbar, Warla Malaysia, Warla Jenaka Majlis dan majalah Guru. Karya kreatif. Semua karya ini bertemakan semangat cinta akan negara dan perjuangan membela nasib bangsa. Terdapat 3 jenis puisi bertemakan cinta akan negara seperti Angan Anggam Gurindam oleh Omar Mustafa. Kesedaran nasionalisme. Kesedaran nasionalisme di negara kita dapat ditelusuri sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesedaran ini berkembang semasa menghadapi ancaman Siam dan British oleh tokoh pejuang tempatan. Sejarah perjuangan bangsa telah dapat menghadapi ancaman luar dapat dilihat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka KMM. Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mahmud Shah adalah usaha pemimpin seperti KMM. Sultan Mahmud Shah berusaha untuk Melaka kembali dengan melakukan 3 kali serangan terhadap Portugis. Namun serangan tersebut menemui kegagalan. Adanya berlakunya penentangan terhadap ancaman luar melalui perjuangan Sultan Kedah. Sultan Abdullah Mukarram Shah menentang Syarikat India Timur Inggeris HITI, berusaha untuk mendapat Pulau Pinang kembali yang merupakan sebahagian daripada wilayah Kedah. Perjuangan dia merupakan sebagai pejuang tokoh terawal British menentang Kedah. Dalam menentang penjajah seperti yang dilakukan oleh penghulu Dorset pada penghujung abad ke-19 dan abad ke-20, mempunyai sifat setempat namun selari dengan erti nasionalisme, iaitu perjuangan menuntut kebebasan daripada ancaman luar dan mendaulatkan wilayah masing-masing. Dapat reaksi dan tindak balas yang keras daripada penjajah sehingga memaksa masyarakat kita bergerak secara sederhana. Perlu dikaitkan dengan pejuang tokoh agama sejak awal abad ke-20 yang dibawa oleh gerakan Islah. Gerakan Islah dipopulari oleh Sheikh Shah. Diteruskan melalui penulisan kreatif dan akhbar yang digerakkan individu seperti Zainal Abidin Ahmad.
Terdapat pejuang yang digerakkan melalui pertubuhan sosioekonomi oleh golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu. Tokoh golongan tersebut adalah Ibrahim Haji Yaakob. Faktor gerakan nasionalisme di Malaysia. Kemunculan golongan intelektual. Golongan ini mendapat pendedahan falsafat Barat dan Islam. Mereka sedar penjajah Barat mentadbir tanah jajahan tidak seperti mentadbir negara mereka. Golongan inilah yang memimpin nasionalisme setelah kembali ke tanah air. Pengaruh agama menyatukan rakyat untuk menghadapi penindasan dan pengaruh kebudayaan Barat dan agama Kristian. Contoh, gerakan Islam di Indonesia dan Persatuan Belia Buddha di Burma. Sistem pendidikan. Penjajah mengamalkan sikap pilih kasih. Sekolah yang menggunakan bahasa penjajah sebagai alat komunikasi diberi kemudahan. Pendidikan hanya terhad peringkat rendah dan terhad kepada golongan elit sahaja. Di Burma, pendidikan sekular mengancam sekolah yang beragama Buddha. Di Tanah Melayu, lepasan sekolah vernakular sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Kesan perkembangan nasionalisme ada 3, politik, ekonomi, dan sosial. Kesan perkembangan nasionalisme di negara kita dari aspek politik. Bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service ataupun MCS bertambah daripada 7 orang pada tahun 1930 kepada 20 orang pada tahun 1937. Kesannya, orang Melayu mula menyuarakan kepentingan berpersatuan bagi membincangkan soal politik sehingga tertubuhnya Persatuan Peringkat Negeri. Tertubuhnya Persatuan Peringkat Negeri untuk membincangkan soal politik. KMS Persatuan Melayu, Pahang, Selangor, dan Negeri Sembilan. Selain itu, sekitar tahun 1921, banyak sekolah Cina didirikan di Tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa penghantar. Sekolah Cina didirikan dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa penghantar. Mereka berusaha untuk membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta mula melihat perkembangan politik di Tanah Melayu. Mementingkan perpaduan dalam kalangan orang India. Menyebabkan British berhati-hati. Apabila gerakan nasionalisme dikesan oleh British, tokoh seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishaq Haji Muhammad, dan Ahmad Bostaman ditangkap dan dipenjarakan di Singapura pada tahun 1941. Menangkap tokoh nasionalisme seperti Ibrahim Haji Yaakob dan dipenjarakan. Kesan perkembangan nasionalisme dari aspek politik ada 4, yaitu orang Melayu, orang Cina, orang India, dan British. Kesan perkembangan nasionalisme di negara kita dari aspek sosial. Mewujudkan kesedaran tinggi untuk belajar sehingga berjaya menulis dan menerajui majalah sendiri. Lepasan SITC juga menunjukkan peningkatan daripada 58 orang pada bulan Mac 1924 kepada 141 orang pada bulan September 1940. Tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan yang disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Kesedaran ini juga mendorong mereka menulis dan menerajui majalah sendiri. Lepasan SITC sebagai guru bertambah. Penggerak utama Bulan Melayu iaitu Ibu Zain kerap meningkatkan wanita perempuan Melayu berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat wanita. Meningkatkan pendidikan wanita untuk mengangkat martabat wanita. Sementara itu, masyarakat India dan Ceylon turut menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Masyarakat India dan Ceylon menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Tan Cheng Lock yang mengikuti Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat
SSLC menurut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina. Masyarakat Cina menuntut British menjaga kebajikan. Kesan perkembangan nasionalisme dari aspek sosial ada 4. Yang pertama, orang Melayu. Yang kedua, wanita Melayu. Yang ketiga, orang India dan Ceylon. Dan yang keempat, orang Cina. Kesan perkembangan nasionalisme di negara kita dari aspek ekonomi. Hasilnya, tertubuhlah persatuan kebajikan bernama Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura. Persatuan ini berjaya membangkitkan semangat berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kepentingan kemajuan. Pada awal abad ke-20, British lebih menekatkan pendidikan pada peringkat terendah kepada penduduk tempatan. Hal ini menyukarkan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh sebab itu, Zaba sebagai tokoh nasionalis kerap membangkitkan isu ini semasa mengajar di SITC. Beliau menyejarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Akhbar The Malay Mail mengasaskan dana untuk orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti Tunku Abdul Rahman. Kesan perkembangan nasionalisme dari aspek ekonomi ada 3. Yang pertama, berniaga. Yang kedua, bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, dana. Kesimpulannya, perkembangan nasionalisme negara telah membawa impak yang positif terhadap penduduk tanah Melayu, terutamanya terhadap proses memerdekakan tanah Melayu walaupun terdapat banyak halangan serta cabaran yang perlu ditempuri, namun semuanya dapat diharungi sehinggakan wujud kesan-kesan positif terhadap perkembangan nasionalisme negara kita.